Kisah Raja Suran turun ke laut. Kisah ini merupakan salah satu mitologi yang ada dalam Nusantara nih, dicatatkan dalam Suratul Salatin. Secara pribadi aku rasa kisah ini merupakan salah satu asal-usul kedaulatan Sultan Melayu di Nusantara ini. By the way, sebelum aku cerita, nak bagi tahu siap-siap. Kisah ini bukan pasal Atlantis tau. Atlantis bukan dekat Nusantara. Kisah Raja Suran turun ke laut ini kita mulakan dengan Raja Suran itu sendiri. Siapa Raja Suran? Raja Suran pada masa itu dia pemerintah dekat Amdan Negara. So dalam satu kembara dia cuba menakluki negara matahari terbit yang gagal. Akhirnya Raja Suran singgah dekat Temasek, yakni Singapura pada hari inilah. So dekat Temasek inilah sebenarnya inspirasi untuk menjelajah bawah laut itu muncul. Sebab selepas gagal menguasai negara matahari terbit, Raja Suran terfikir untuk mencari wilayah mana lagi yang belum dijelajah oleh raja-raja yang lain. Dia nak jadi raja yang pertama menjelajah wilayah tersebut. Jadi dekat Temasek Raja Suran arahkan nakoda-nakodanya untuk cari tukang kaca yang pakar tukang kaca tu. So dia minta buat satu bongkar kaca yang lengkap berpesawat. Dalam Suratul Salatin ditulis itu peti kaca berpesawat. Maksudnya mungkin macam lebih kurang peti kaca yang ada enjin di dalamnya macam kapal selam. So Raja Suran boleh pandu sendiri lah kot, kan? Bila peti kaca tu dah siap, Raja Suran minta dia punya nakoda kapal untuk bawa dia ke Laut Cina Selatan menghadap ke arah China, ke arah matahari terbit. So bila sampai sana, dia bagi tahu nakoda kapal dia, kau tunggu aku di atas laut ni, aku nak turun dulu ke bawah. Sebelum matahari terbenam, aku akan naik semula ke permukaan. Malangnya, apabila matahari pun sudah terbenam, bulan pun sudah muncul, Raja Suran masih tidak muncul di permukaan. Nakoda dan anak-anak kapal ni mula risau lah, kemana perginya raja mereka. Mereka cuba cari ke bawah laut, cuba susuli. Mereka tidak jumpa Raja Suran kecuali hanya jumpa peti kacanya sahaja, kosong. Jadi kemana Raja Suran? Ini yang dimaksudkan dengan kesinambungan cerita Raja Suran turun ke laut. Bila sampai sahaja ke bawah laut itu sebenarnya Raja Suran dia jumpa satu kota tau. Kota yang lengkap dengan raja, lengkap dengan istana, lengkap dengan ada keteladanan tersendiri. So daripada peti kaca dia, Raja Suran itu bergerak mendekati kota tersebut. Kota tu dia nampak macam seolah-olah mutiara tiram sebenarnya dari kejauhan. Sebab tu dia tertarik untuk dekat ke kota tersebut. Bila sampai di sana, dia tak puas hati menjelajah kota tu sekadar daripada peti kaca. So dia keluar daripada peti kaca tersebut dan ajaib ya, dia boleh bernafas macam seolah-olah dia bernafas di permukaan. So lagilah Raja Suran suka hati, dia menjelajah lah, jadi raja yang pertama sekali menjelajah laut. Tapi dia ditahan oleh pengawal-pengawal kota tersebut. Dia tanya lebih kurang macam ni lah dia punya dialog kan. Siapakah tuan hamba? Aku Raja Suran, bawa aku berjumpa dengan raja kamu. Sebab selepas ditahan oleh pengawal tu, Raja Suran terus dibawa ke istana raja, jumpa dengan raja kota tersebut. Kota tersebut diberi nama Bumi Dika dan raja dia adalah Raja Aktabul Ard. So sebagai raja bertemu raja, bermulalah sesi diplomasi bersembang-sembang. Tidak pernah sebenarnya raja daripada permukaan turun menjelajah ke bawah lautan. Kamulah yang pertama. Lebih kurang begitulah kata Raja Aktabul Ard. Raja Suran makin bangga. Jadi hasil daripada diplomasi yang baik antara dua raja ini, Raja Suran akhirnya dikawinkan dengan anak Raja Aktabul Ard, iaitu Raja Mahmatabul Bari. Okey, begitulah sebab dia BU'L. Mahmatabul Bari je lah, senang sikit nak sebut kan. Daripada hasil perkahwinan antara Raja Suran daripada daratan dan juga puteri Aktabul Bari, inilah yang memulakan kehebatan raja-raja Melayu ketika itu. Kenapa? Sebab anak Raja Suran ini diberi nama Nila Pahlawan, Krishna Pandita dan juga Nila Utama yang seterusnya mengembangkan kesultanan-kesultanan Melayu di Nusantara. Okey, jumpa lagi dalam bahagian kedua. Thank you.